Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala izin lagi pertemuan kita pagi ni untuk majlis perkongsian ilmu yang khususnya berkaitan dengan tajwid Al-Quran insya-Allah. Baik, untuk pagi ini kita masih lagi di bab yang kedua melalui kitab Perbahasan Ilmu Tajwid menurut riwayat An-Nasim melalui Thariq As-Satibi yang ditulis oleh Dr. Surul Sahbuddin An-Nadwi. Baik, bab yang kedua bagi tajuk Nun, Sakinah dan Tanwin. Kita di muka surat 63 bagi yang buku kitab baru ni di bawah tajuk Idgham. Yang tidak memiliki kitab boleh rujuk pada nota yang saya sertakan tu. Baik, kalau kita perhatikan daripada nota tu, Sakinah ataupun Tanwin ni dia ada hukum izhar, idgham dan ikhfa hakiki. Jadi malam tadi kita dah selesai dalam bab hukum izhar. Jadi untuk pagi ni kita di bawah tajuk idgham. Baik. Kalau kita perhatikan di dalam kitab tu dinukilkan di sana pengertian idgham. Dari segi bahasa, idgham bererti memasukkan atau menggabungkan. Itu dari segi bahasa. Kalau kata idgham digabungkan atau memasukkan. Manakala dari segi istilah, maksud istilahnya idgham bermaksud menggabungkan suara huruf yang sukun ke dalam huruf yang berbaris. Okay, dalam istilah tajwid bila huruf yang pertama sukun, huruf keduanya berbaris, dikatakan sorry. Okey Aida, ini akan keluar dalam periksa, ingat. Apa syarat gabung? Yang pertama sorry. Itu huruf pertama dia ada dua syarat nanti kita akan huraikan di hujung nanti. Baik, huruf-huruf idgham ni ada 6. Dalam rangkai kata yarmal. Boleh kau nak apa begitu ataupun kita ingatlah ke 6 huruf ni yang terdiri daripada ra, lam, ya, waw, nun dan mim. Disusun kalau nak mudah yarmalun. Ya, ra, mim, lam, waw, nun yarmalun. Okey. Pembahagian idgham. Okey, idgham ni kita kena faham walaupun umumnya nama dia idgham tetapi ada pecahan di sana iaitu yang pertama idgham ma'al ghunnah, yang kedua idgham bila ghunnah. Baik, dalam nota nanti saya ada tambahan sedikit pada idgham ma'al ghunnah ni, iaitu ada dua pecahan satu idgham ma'al ghunnah kamil, satu lagi idgham ma'al ghunnah naqis. Kenapa perlu dipecahkan? Kerana melibatkan bacaan, hukum bacaan kita.
ada perbezaan sedikit. Walaupun namanya sama, tapi gaya bacaan, bentuk bacaan dia berbeza sedikit. Baik, kita tengok pada tajuk yang pertama, idgham ma'al gunnah. Baik ya, di muka surat 3 nota saya itu ada saya masukkan di sana idgham ma'al gunnah kamil. Ya. Baik, sebelum itu kita tengok pengertian dia. Idgham ma'al gunnah bermaksud menggabungkan suara huruf yang sukun ke dalam huruf yang berbaris beserta dengung. Yang ini penting ya, beserta dengung. Yang ini yang kadang-kadang tertinggal dalam bacaan. Kita tak ambil berat. Yang mustahabnya dalam hukum ni, kalau dalam hukum idgham ma'al gunnah ni bermaksud digabungkan beserta dengung. Jadi dengung tu penting. Gabung dah. Tapi dengung yang tak cukup. Bila kata dengung, dia hendaklah didengungkan dengan kadar 2 harakat. Dan dengungnya di kholsium. Itu makhraj gunnah atau rumah dengung. Ataupun dengung ni bolehlah kita katakan dia suara sengau yang tu. Baik. Di dalam hukum idgham ma'al gunnah ada 4 huruf. Ya, nun, mim, waw. Dalam rangkai kata yan, mu. Ini 4 huruf ni untuk hukum idgham ma'al gunnah. Baik, contoh dia ada kalau dalam kitab tu di muka surat 64 dia bagi contoh, dan saya juga ada bagi contoh di sana pada muka surat 3 untuk idgham ma'al gunnah kamil dan muka surat 4 untuk contoh idgham ma'al gunnah naqis. Nanti kita akan huraikan ya. Baik, kita tengok pula cara bacaan. Cara bacaan ni pun juga penting ya. Iaitu cara membaca idgham ini digabungkan huruf yang pertama tu tadi yang iaitu nun, sakinah ataupun tanwin tadi ke dalam huruf sama ada yaw, waw, mim ataupun nun beserta dengung ya. Okey, untuk idgham ma'al gunnah kamil digabungkan suara nun, sakinah ataupun tanwin tadi ke dalam mim secara sempurna. Tandanya kalau kita perhatikan bagi huruf nun dia tidak membawa baris, dan kalau dia bertemu dengan mim, mim tu berbaris dan bersabdu. Begitu juga tanwin. Tanwin tu baris dia sama ada majrul, marfu atau mansub, baris atas, bawah atau depan. Keadaan baris dia selisih. Dia ada berselisih dan huruf mim di depan itu bersabdu. Begitu juga kalau dia berjumpa dengan huruf nun tu sendiri. Nun sakinah yang tidak berbaris bertemu dengan nun. Nun ini hendaklah berbaris dan bersabdu. Begitu juga kalau huruf yang bertanwin berjumpa dengan nun. Tanwin dia tu selisih dan nun tu bersabdu dan berbaris. Itu tanda idgham. Bila kita berjumpa dalam keadaan ini, perhatikan saja di atas nun ataupun mim tu tadi bersabdu. Maka dengungkanlah 2 harakat. Itu yang penting. Kalau kita tak hafal nama dia pun tak jadi masalah. Asalkan kita tahu kaedah bacaan dia yang sempurna. Dengung bagi nun dan mim yang berbaris, datangnya daripada pangkal hidung. Pastikan dengung tu kita tekan ke pangkal hidung. Jadi dapatlah 2 harakat raya. Yang tu yang kita nak biasakan dalam lelaki nanti. Baik, contoh yang saya bagi tu bisuratim mim mithli. Sampaikan dengung tu ke pangkal hidung. Kadang-kadang kita baca ada dengung, tapi dia tak sempurna ya. Contohnya bisuratim mim mithli. Memang ada dengung. Tapi dia sikit sangat. Baik, apa pentingnya kita menjaga dengung pada hukum idgham ma'al gunnah kamil ni? Dia menunjukkan 2 huruf yang digabungkan tu sempurna. Bermakna dengung tu mewakili nun sakinah tadi ataupun tanwin. Itu maksud dia. Kalau kita tak dengungkan dia, maknanya kita menghilangkan satu huruf. Kesalahan dia di situlah. Kita tidak sempurnakan kalimat tu, bacaan kalimat tu. Begitu juga kalau kita berjumpa dengan nun, nun sakinah berjumpa dengan nun, samalah. Lan nu'min. Lakukan sikit di situ.
Jangan dibaca wujuhun yawma idzin na'imah. Yauma idzin na'imah. Memang ada dengung tapi sikit sangat. Aida kita tak mau macam tu. Yauma idzin na'imah. Masukkan situ. Okey. Okey, itu selesai bab idgham ma'al ghunnah kamil. Kita beralih kepada muka surat 4 bagi nota, ya. Di dalam kita masih lagi di muka surat 64 lah, ya. Okay. Kitab tu boleh rujuk bila kita dah faham sikit macam ni, bila baca mungkin lebih faham lagi lah. Baik, bagi idgham ma'al ghunnah naqis, ya, apabila nun sakinah ataupun tanwin bertemu sama ada ya ataupun waw, ya, digabungkan suara nun sakinah atau tanwin ke dalam huruf waw ataupun ya yang tadi, ya, berbaris, ya, berserta dengung yang samar-samar. Walaupun dengung dia samar-samar, tapi kadar dia tetap 2 harakat. Di sini saya nak tekankan sedikit, di mana dalam talaki masih ada yang terlepas pandang. Ya. Jadi cara kita nak mengenal dia, nun sakinah ataupun tanwin tadi bertemu dengan waw ataupun ya. Waw dan ya ini tidak membawa sabdu, dia sekadar berbaris saja. Mungkin itu agaknya yang menjadi sebab kenapa kita terlepas pandang kot. Tapi ingat, ya, mulai sekarang bila nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan waw ataupun ya, maka sempurnakan dengung dia 2 harakat. Bagi dengung nun sakinah atau tanwin ni tadi bertemu dengan waw, dengung dia, ya, dalam keadaan bibir dibulatkan. Miu wali, miu, miu. Jadi dengung dia di sekitar tengah ke hujung hidung tu. Ya. Wujuh, bagi huruf ya pula dijatuhkan bibir. Wujuhun yawma idzin, wujuhun yawmi. Ambilkan 2 harakat. Panjangkan sedikit dengung tu. Itu idgham ma'al ghunnah naqis. Kenapa, ya? Ada 2 pecahan dia, satu kamil, satu naqis. Dalam slide nanti saya akan uraikan bagi nampak, ya. Bila bergambar nanti kita lebih faham lah. Kalau saya cakap nanti mungkin saya seorang yang faham, ya, je. Jadi kalau kita tunjuk dalam slide nanti mungkin lebih jelas lagi ini, ya, insyaAllah. Baik. Itu bagi hukum idgham ma'al ghunnah. Ingat, ya, dia idgham ma'al ghunnah ada 2, satu idgham ma'al ghunnah kamil, satu idgham ma'al ghunnah naqis. Okey. Kamil bermaksud digabungkan suara nun sakinah ataupun tanwin tadi ke dalam nun ataupun mim secara sempurna. Manakala idgham ma'al ghunnah naqis digabungkan suara nun sakinah ataupun tanwin tadi ke dalam waw ataupun ya, secara dengung dia tu samar-samar. Okay. Seterusnya di nota kita beralih ke muka surat 5. Di kitab, ya, kita di muka surat 65. 64, 65, ya. Idgham bila ghunnah. Ya. Ada juga menyebut idgham bila ghunnah kamil. Yang ini, ya, kamil itu penting, ya. Kenapa dalam bacaan nanti kita nampak, ya, di mana kesalahan yang kita tak perasan. Nanti saya contohkan. Kita tengok dulu pengertian dia, menggabungkan suara huruf yang sukun ke dalam huruf yang berbaris tanpa dengung. Lagi sekali di sini kita tengok, boleh kalau nak letakkan catatan pada pengertian tu, bila dia kata suara huruf yang sukun ke dalam huruf yang berbaris. Istilah dia soghir. Soghir. Dalam talaki nanti saya akan ulang-ulang, istilah ni supaya kita lebih faham. Dia kata dalam keadaan soghir bermaksud huruf pertama sukun, huruf kedua berbaris. Ini adalah syarat dia, syarat untuk digabungkan sesuatu bacaan, huruf ke dalam huruf yang selepas itu, mesti ada sebab. Sebab dia yang pertama soghir. Nanti saya akan jelaskan di dalam slide kita. Kita fahamkan dulu daripada teks kitab ni. Jadi idgham bila ghunnah kamil ni, dia ada 2, ra dan lam. Di mana apabila nun sakinah atau tanwin bertemu ra ataupun lam, maka itulah hukum idgham bila ghunnah.
iaitu digabungkan nun ataupun tanwin tadi ke dalam ra atau lam tanpa dengung. Tapi di sini masih ada lagi ciri-ciri dengung. Tapi kita akan katakan mana ada dengung. Tapi gaya bacaan tu ada ciri-ciri dengung. Saya akan contohkan nanti bagi kita nampak. Jadi contoh-contoh dia tu kita tengok situ dibagi dalam kitab di muka surat 65 Kalau dalam nota tu saya contohkan dalam muka surat 5 sana. Milladun milladun. Kadang-kadang kita baca min ladun ataupun milladun. Dia panjangkan gabungan tu. Itu ciri-ciri gunnah. Salahnya baca min ladun ataupun milladun. Itu salah cara bacaan itu. Dia digabungkan secara sempurna. Di mana suara huruf yang berbaris sebelum nun sakinah tu terus masuk ke dalam huruf lam ataupun ra secara keseluruhan. Dia membawa suara nun yang sakinah tu masuk ke dalam huruf lam ataupun ra yang bersabdu tu secara keseluruhan. Memberi erti suara nun tu hilang. Sama ada mahras nun ataupun sifat-sifat nun. Langsung tak kedengaran. Jadi gaya bacaan ni macam mana? Qayyiman liyunzira hasana ghafurur rahim. Yang kita dengar baris huruf sebelum nun ataupun tanwin dan suara lam yang digabungkan tanpa dengung ataupun suara ra yang digabungkan tadi tanpa dengung. Kalau lam terus masuk ambil sifat inirab dia sedikit, kalau ra terus mengambil sifat takril dia, iaitu getaran. Milladun satu je. Milladun mir rabbih. Tidak ada lagi min rabbih ataupun min dia panjang min rabbih ataupun milladun. Dia panjang pada lam tu. Apa kesalahan di situ? Dia seolah-olah kita menambah lam lagi banyak. Bila kita belajar tajwid besok, huruf yang bersabdu ni, dia memberi maksud ada dua suara huruf. Boleh jadi huruf yang sama, boleh jadi suara huruf sebelum dia tu, dia gabungkan. Jadi kena faham betul-betul lah. Sama ada gabungan itu melibatkan huruf yang sama yang bersabdu tu ataupun atas arahan dia untuk huruf sebelum dia tu digabungkan ke dalam dia. Baik, itu sedikit penerangan tentang idgham bila gunnah kamil. Kamil ni bermaksud sempurna. Masukkan keseluruhan suara nun sakinah ataupun suara tanwin tu tadi ke dalam ra ataupun lam secara keseluruhan. Kita faham tanwin semalam apa ya? Setiap huruf yang bertanwin, tanwin itu bermaksud dia membawa suara nun sakinah. Di dalam tu ada nun sukun ataupun nun mati. Jadi pada nun ni ada 2-3 istilah lah. Ada yang kata nun sakinah, ada yang kata nun sukun, ada yang kata nun mati. Samalah maksud dia tu, jangan terkeliru. Kadang-kadang kita bila kata nun sakinah, mereka apa benda sakinah tu kalau kata nun mati boleh faham. Bila kata baris fathah tu apa, dia masih kata baris atas. Itu tak apa, itu dari segi bahasa. Okey, cuba kita tengok pada muka surat 66. Di sana dia ada, saya dalam nota saya ada jelaskan di sana yang dikatakan idgham kamil dengan idgham naqis. Idgham kamil ni bermaksud sempurna, digabungkan secara sempurna. Iaitu suara nun sakinah ataupun tanwin digabung bila bertemu ra, mim, nun dan lam nanti digabungkan secara sempurna. Cumanya kalau kita tengok yang kamil ni, apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan nun ataupun mim, ada suara dengung. Digabungkan secara kamil dengan dengung. Manakala bagi bertemu dengan ra dan lam, digabungkan secara sempurna juga tanpa dengung. Itu kena faham dulu lah, jangan terkeliru pula. Manakala idgham naqis, iaitu tidak sempurna.
Maksud dia, suara nun sakinah ataupun tanwin digabungkan bila bertemu dengan ra atau waw ataupun ya, iaitu dianggap tidak sempurna kerana masih meninggalkan kesan suara huruf nun semasa gabungan tersebut. Di sini memang ada dengung yang samar-samar. Itu yang dikatakan nakis. Kenapa begitu? Dia berkait rapat dengan sebab-sebab gabung yang ada saya bekalkan dalam nota tu, iaitu antara dia inilah dia. Yang ini yang akan keluar dalam exam. Di mana kenapa nun berjumpa mim digabungkan atas sebab bersamaan pada keseluruhan sifat-sifat mereka. Dalam slide nanti saya akan jelaskan ciri-ciri ataupun syarat untuk digabungkan. Cuma di sini sebagai rujukan. Kita baca dulu. Dalam slide nanti kan rujuk sekali lagi. Nun dan mim digabungkan apabila nun sakinah ataupun tanwin bertemu mim digabungkan kerana sifat mereka yang sama. Walaupun makhraj mereka berbeza. Okey. Manakala nun sakinah atau tanwin bertemu dengan lam dan ra. Walaupun sifat mereka tu ada yang bersamaan sedikit saja, tetapi makhraj mereka tu hampir, yang disebut takorub. Pada takorub pada makhraj, bila nun bertemu dengan ra ataupun lam. Manakala nun bertemu dengan mim tadi disebut tajanus pada sifat. Bagaimana pula keadaan apabila nun sakinah atau tanwin bertemu waw dan ya? Yang ini agak complicated sedikit untuk penerangan, tapi tak apa, mudah saja. Kalau kita perhatikan, makhraj nun, makhraj waw dan makhraj ya berbeza. Begitu juga kalau kita perhatikan sifat nun dengan sifat waw dan ya ni pun tak banyak yang tak sama. Jadi bagaimana gabungan itu berlaku? Ciri-ciri dia ataupun sebab-sebab dia begini. Kita perhatikan gabungan ni kerana ada orang kata persaudaraan antara ya, waw dan mim. Dan kaitan mereka ni orang kata kalau dalam keluarga kita orang kata apa dah? Bau-bau bacang. Ingat tu. Okey, pertama kita tengok ya, sifat ya bersamaan dengan sifat waw. Semua sama. Yang disebut tajanus pada sifat. Okey, itu selesai. Waw pula, kalau kita perhatikan, dia setajanus ataupun sejenis pada makhraj dengan mim. Okey, itu step yang keduanya. Dan mim tadi digabungkan, bila nun sukun bertemu dengan dia, digabungkan atas alasan sifat mereka sama. Walaupun makhraj nun dan mim itu berbeza. Itu dia kaitan dia. Jadi bila nun sakinah bertemu dengan mim, maka digabungkan atas alasan pertama sorif, huruf pertama sukun, huruf kedua jumpa baris, yang kedua tajanus pada sifat. Syarat gabung mesti ada dua. Satu, sorif, itu wajib. Itu mutlak dia, mesti sorif. Iaitu huruf pertama sukun, huruf keduanya berbaris. Yang kedua, salah satu daripada tiga sebab. Pertama, tamasud. Yang bermaksud dua huruf yang sama. Tadi kita tengok nun sakinah atau tanwin bertemu dengan nun. Itu dua huruf yang sama lah, nun jumpa nun. Kita sebut tamasud. Yang kedua, syarat dia selain daripada sorir, mestilah takorub. Takorub ni mana berhampiran pada makhraj dan sifat-sifat. Jadi samalah nun, ra dan lam ni tadi. Tengok makhraj nun, lam dan ra. Semuanya duduk di hujung lidah. Ada yang duduk hujung, ada yang duduk tepi, ada yang duduk belakang, sedikit saja. Ini disebut takorub pada makhraj. Manakala pertemuan ya, waw tadi dengan nun adalah atas alasan sifat ya bersamaan dengan sifat waw. Waw pula sejenis makhraj dengan waw juga menuntut supaya bila nun sakinah jumpa dia digabungkan. Sedangkan syarat gabung tak cukup, perlu diperhatikan nun dengan waw ni. Sifat tak sama, makhraj pun tak sama. Tapi kerana waw ni duduk serumah dengan mim, maka dia menuntut supaya
bila nun sakinah atau tanwin berjumpa dengan dia, hendaklah digabungkan. Jadi cara yang menyelesaikan masalah supaya mereka jangan bergaduh, digabungkan juga dengan cara sama-sama. Ya. Itu sebab bila nun sakinah jumpa kita gabungkan secara sama-sama dengan meninggalkan sedikit kesan nun di luar. Ya, iaitu sifat dengung nun tu tadi. Manakala ia pula dia juga mengamuk jugalah. Kalau nun wow tadi okeylah, dia duduk serumah dengan mim. Bila nun hantar pulut kuning ke rumah mim, mana wow pun boleh juga merasa sama. Begitulah lebih kurang nak lagi faham ni. Ya ni pula rumah jauh, tapi sifat dia sama dengan wow. Dia juga menuntut kalau dengan wow yang sifat sama dengan dia dapat, kenapa dia tidak? Jadi nun sakinah tadi berjumpa dengan ya pun digabungkan juga secara samar-samar. Itu dia punya step dia sikit-sikit. Okey, kita akan ulang-ulang benda ni supaya lebih faham. Saya pun nak memahami dulu ni pun makan masa juga. Kadang-kadang saya apalah ustaz merepek ni tak faham-faham. Rupanya penerangan ni tu betul. Kita ni agak kata Cik Riang kata kat saya lampi kata dia. Ustaz lampi kata dia. Lambat pick up. Okey itu sedikit tentang idgham yang ada kaitan dengan idgham ma'al gunnah kamil, idgham ma'al gunnah nakis dan idgham bila gunnah kamil. Ada 3 dalam hukum idgham nun sakinah ni tadi ada 3 nama hukum. Yang mana bacaan dia berbeza-beza. Okey, nampak? Baik. Kita terus pada tayangan slide sedikit supaya lebih faham. Ya, saya kena ambil apa ni slide. Sekejap. Okey, boleh dapat ke? Boleh dapat slide saya? Tolong respon. Tak nampak slide Ustaz, nampak window. Sekejap Okay.
Ya, saya cuba lagi sekali ya. Ini dia. Okey. Okey, sekarang nampak ya? Nampak? Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita tengok ya pada slide ni. Mungkin insya-Allah mudah-mudahan dapat fahaman lebih jelas lagi. Okey idgham ma'al gunnah. Baik, ini sedikit ya kita tengok pada makna dari segi bahasa tadi kita dah tahu ya. Iaitu melafazkan dua huruf menjadi satu. Ini matan ya daripada Al-Sahib Salsabi ni ya. Ini matan-matan ni dalam kalau kita belajar lanjutan esok kita akan bacalah matan-matan ni ya. Ini sebagai hujah kita di mana di zaman sebelum kitab tajwid turun ni mereka menggunakan matan ni lah ya sebagai hujah untuk hukum-hukum bacaan. Baik, syarat berlakunya idgham. Ini penting ya. Dia ada dua ciri dia. Yang pertama, mestilah soghir. Ini kekal ya, tetap. Di mana huruf pertama sukun dan huruf keduanya berbaris. Yang disebut istilah soghir. Okey, sedikit tambahan. Kalau kedua-duanya berbaris, nak disebut apa? Disebut kabir. Kalau huruf pertama dia berbaris, huruf keduanya pula sukun, disebut mutlak. Ini boleh buat catatan ya. Yang ni akan kita guna pakai pada pelajaran yang akan datang. Soghir, kabir dan mutlak. Di dalam hukum idgham ni kita menggunakan istilah soghir sahaja ya. Dan syarat yang keduanya tamasul, taqarrub ataupun tajanus. Okey, ada dua sebab bacaan itu perlu digabungkan. Ya. Yang pertama dia soghir, yang kedua istilah tamasul, iaitu dua huruf yang sama. Seperti contoh dalam hukum idgham ma'al gunnah tadi, nun sakinah bertemu dengan nun yang berbaris. Itu tamasul lah tu, dua huruf yang sama. Ya. Ataupun taqarrub, iaitu nun sakinah bertemu dengan ra, bertemu dengan lam. Ya, dia berhampiran pada makhraj. Atau syarat yang kedua, yang ketiga tajanus. Iaitu nun sakinah tadi bertemu dengan huruf selepas dia tu ya, sejenis pada sifat. Contohnya nun bertemu dengan mim. Walaupun makhraj nun dan mim tu berbeza, tapi sifat nun dan mim tu sama semuanya. Ini syarat-syarat bacaan itu digabungkan. Baik, idgham ma'al gunnah tadi ya, apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf. Ini huruf-huruf idgham. Ya. Ya, mim, waw dan nun. Ya. Dalam matan, matan ni penting ya. Apa kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ya? Wa gunna mimman summa nunan
syuddida. Wasamma kulla harfun gunnatin badal. Dan digabungkanlah olehmu akan mim serta nun didengungkanlah olehmu akan nun dan mim yang bertasdif dan dinamakan kedua-duanya harf gunnah, ya, harf gunnah. Jadi huruf nun dan mim ni dinamakan juga huruf gunnah, ya, harf gunnah, iaitu huruf yang berdengung. Jadi di mana pun kedudukan nun dan mim ni apa hukum pun ada sifat-sifat dengung itu sedikit, kecuali yang dihukumkan sebagai bila gunnah tanpa dengung tadi. Kenapa perlu didengungkan kedua-dua mim dan nun ni? Kerana dengung itu adalah sifat lazimah bagi kedua-dua huruf ni. Baik, kita tengok idgham ma'al gunnah kamil, iaitu apabila nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan mim, maka digabungkan suara nun ataupun tanwin tadi ke dalam mim secara sempurna berserta dengung dua harakat. Contoh bacaan mim misli bisuratim min. Dengung itu cukupkan dua harakat, sampaikan dengung itu ke pangkal hidung. Begitu juga bila nun bertemu dengan nun ataupun tanwin, huruf yang bertanwin berjumpa dengan nun. Bila kita perhatikan sini, ya, nun tu bersabdu, ya. Jadi dalam matan tadi kata dengungkanlah olehmu apabila nun dan mim tadi tu bersabdu, ya. Jadi di sini kena dengung sempurnalah. Lan nu'mina yauma idzin naimah. Ya, sempurnakan dengung hingga ke pangkal hidung. Dengung yang paling kuat. Okey, ini dia punya martabat-martabat dengung ni, kita dah belajar semalam kan. Yang pertama musyaddadah, yang kedua mudghamah, yang ketiga mukhfah, yang keempat muzharah, dan yang kelimanya mutaharikah. Ya. Jadi bila kita berjumpa dengan nun dan mim yang bersabdu, dia di martabat musyaddadah yang pertama. Maka dengung ni perlu disempurnakan, ya. Dan dalam kitab tajwid ada disebut boleh dilebihkan sampai 3 harakat. Nampak, ya? Dia berkehendakkan supaya dengung tu tidak kurang 2. Biar 3 tak apa. 2 tu sedang elok. Kalau kurang pada 2 dia tak mau. Ya. Ini contoh-contohnya, ya. Muhammadin imma annaru inna. Dengung dia mesti ke pangkal hidung. Sempurnakan, ya. Jadi begitu juga apabila nun sakinah dan tanwin tadi bertemu dengan huruf mim. Dalam ayat ni kita baca tengok, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Contoh pada As-Syu'ara ayat 52 ni, ya. Nuran nahdi bihi man, ya, man nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Ya, pada izhar semalam min ibadina, jangan ada dengung situlah, ada tanda sukun. Cuma yang kita nak dengungkan di sini di tahap syaddadah ni apabila nun ataupun mim tu bersabdu, ya. Dan contoh yang lain ni kita tengok pada rumusan dia, nun yang bersabdu mesti didengungkan secara sempurna dengan kadar 2 harakat, ya. Nun dan mim tadi sama, ya. Baik, seterusnya kita tengok pada contoh yang hukum seterusnya, idgham ma'al gunnah nakis. Apabila nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan waw, dengung ni mesti 2 harakat dan keadaan dengung itu samar-samar. Bagaimana nak dapat dengung yang samar-samar bagi waw apabila nun sakinah bertemu dengan waw ataupun huruf yang bertanwin bertemu dengan waw, ya. Semasa dengung, bulatkan bibir. Min waliyin waliyin walana. Ya, di sini kita kena dengungkan dalam keadaan bibir dibulatkan. Jadi sebahagian besar kita mungkin nak faham, ya. Bagi orang yang baru-baru nak mengikuti pengajian tajwid ni, ambil faham, ya. Yang penting bila nun sakinah atau tanwin bertemu waw, dengung dalam keadaan bibir dibulatkan. Begitu juga apabila nun sakinah atau tanwin
bertemu dengan ya. Dengungkan dalam keadaan bibir dijatuhkan. May yasha. Tidak boleh dibaca man yasha ataupun man yasha disempurnakan nun. Ya, tidak begitu ya. May masih itulah nak dengungkan dua harakat. Jangan dibaca may yasha. Itu ada ya masuk ke ya tapi tanpa dengung. Tak sempurna ya. Wujuhu yawma idzin. Jangan dibaca wujuhu yawma idzin. Dia masuk tapi tanpa dengung. Tak sempurnalah bacaan tu. Baik ya, kita terus. Contoh pada nun sakinah atau tanwin bertemu waw dan ya disebut juga idgham nakis. Sebab yang tadilah ya, pada hubungan pada mahraj ataupun sifat antara ya, waw, mim dan nun tadi. Bacaannya perlu didengungkan secara samar-samar. Contoh min wali wala waq yauma idzin yas. Di sini kita dah belajar dulu ya, bagi cara nak ambil ya dengan sad ya, jangan yos. Saya nak sebut juga di sini ya. Jadi bacaan hati-hati. Yauma idzin yasaddaun ay ya'tiya yaum. Dengung nun masuk ke ya tu dalam keadaan bibir dijatuhkan ya. Dengung dulu dua harakat baru dibariskan huruf ya. Okey ya. Boleh nampak tu ya. Nanti kalau ada kemuskilan kan kita kongsi kemudian. Baik, kita tengok dulu pada idgham bila gunah kamil, iaitu apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan ra ataupun lam. Digabungkan suara nun sukun ataupun tanwin tadi ke dalam huruf ra ataupun lam yang berbaris tanpa dengung. Yang jangan didengungkan. Kenapa dia dalam apa matan ya, kata Imam As-Satibi, dia kata dan semua mereka iaitu ulama qura ya, menggabungkan tanwin dan nun sakinah tanpa gunnah ya, tanpa dengung pada lam dan ra. Kerana keindahan keduanya dan mereka mengidghamkan setiap huruf yang terdapat pada kalimat yanmu, iaitu bila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan ya, nun, mim atau waw, mereka gabungkan. Tetapi bila berjumpa dengan ra dan lam, mereka tak dengung. Kerana apa tadi? Kerana keindahan kedua-duanya, kata dia. Cuma ya, gunnah ada pun khilaf ya, membacanya tanpa gunnah pada waw dan ya. Cuma dengung tu saja yang berbeza sedikit, kata dia. Bila nun sakinah atau tanwin jumpa dengan nun atau berjumpa dengan mim, dengung dia sempurna, khilaf sedikit pada waw dan ya. Kerana dengung dia tu samar-samar. Itu yang kita kena pecahkan dua nama tadi tu ya. Walaupun dia dalam hukum idgham ma'al gunnah, tetapi bagi nun dan mim disebut idgham ma'al gunnah kamil. Bila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan ya ataupun waw disebut idgham ma'al gunnah naqis. Ya, perlu dipecahkan. Nah, kalau idgham bila gunnah kamil ni tadi apabila nun sakinah ataupun nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan lam. Baik, kita tengok bacaannya jangan didengungkan. Terus dimasukkan mim kasrah ke dalam lam yang bersabdu. Milladun. Mil masuk terus ya, jangan min ladun. Ada yang membaca min ladun, dia ambil suara nun lagi ya, tak perlu lagi di sini. Masukkan terus suara nun yang sukun tu ke dalam lam secara kamil, sempurna. Bermaksud hilanglah suara dan makhraj huruf nun. Yang timbul bunyi sekarang antara mim dan lam sahaja. Mil ya, pegang sedikit lam tu dulu baru dibariskan dia. Min ladun qayyiman liyunzira hasana. Maliyun mal, jangan dibaca qayyiman liyun, ada lagi suara nun di dalam tu ya, tak mau dah.
qayyiman liyunzira hasana. Begitu juga apabila dia berjumpa dengan roh, ya. Jangan dibaca min rabbih, min rabb. Dibaca begitu, tak lagi. Min rabbihi ghafurur rahim. Okey, penting diingatkan di sini, apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan ra, hilangkan suara nun, ya. Yang jelas kedengaran di sini adalah takrir ra dulu, ya. Mir baru dibariskan ra. Ambil suara takrir ra tu dulu. Dan takrir ra yang bersabdu sentiasa dinifiskan takrir dia. Mir rabbih ghafurur rahim. Ya. Pada nun sakinah bertemu dengan ra, hati-hati dalam bacaan, jangan ditebalkan. Mirrab, miru, bukan begitu, ya. Mir, senyum sedikit, ya, semasa nun masuk ke dalam ra tu. Mir, dibariskan ra baru ditebalkan baris fathah dia, atau dipanggil tafkhim. Baik, ini sebab-sebab gabungan tadi kita dah hurai dalam nota ada, boleh rujuk, ya. Dan ini sebab itu, sebab digabungkan, ya. Dalam nota juga saya ada bekalkan, kalau kita perhatikan antara kedudukan nun sakinah atau tanwin dimasukkan ke dalam nun ataupun mim, ya. Sebabnya itulah bagi nun kerana dua huruf yang sama, tamasul. Bagi mim, ya, tajanus pada sifat. Perhatikan, ya, sifat-sifat nun dan mim semuanya sama. Manakala apabila nun berjumpa dengan waw digabungkan secara nakis kerana kedudukan waw dengan mim tu, yes, tajanus pada makhraj. Kedua-duanya huruf di bibir. Manakala bila nun berjumpa dengan ya, sebabnya kerana ya memiliki sifat yang sama dengan waw. Dan waw pula sejenis makhraj dengan mim, maka digabungkan secara berperingkat macam itulah. Sebab itulah bila nun berjumpa dengan nun sakinah bertemu waw ataupun ya, kita tidak gabungkan dia secara kamil, secara sempurna. Dengung dia itu sama-sama. Bagi nun bertemu dengan lam dan ra, kerana mereka memiliki makhraj yang rapat, ya, iaitu di hujung lidah. Di sini matan kata tadi, kerana keindahannya maka nun tu tidak digabungkan, ya. Dia masuk secara sempurna ke dalam lam ataupun ra tanpa dengung. Itu sebab dia. Jadi kalau kita perhatikan pada makhraj huruf tadi, kedudukan begitulah, ya. Nun, ra, lam duduk di hujung lidah, ya. Manakala mim, waw dan ya tadi kerana tajanus pada sifat dan makhraj. Kedudukan waw dengan mim tajanus pada makhraj. Kedudukan ya dengan waw tadi tajanus pada sifat. Boleh, ya? Baik. Itu sedikit, ya, tentang huraian pada hukum idgham pagi ini. Jadi pertemuan kita akan datang untuk kelas tajwid, ya, bagi tajuk iqlab dan ikhfa, ya. Pada 25 hari bulan Julai. Hari Ahad juga 9 pagi. Untuk bab yang kedua, masih di bab yang kedua, untuk siri yang ketiga. Ya. Sebab apa, ya? Pada hari Sabtu minggu depan, baik kita tanya dulu. Baik, ya. Pada hari Sabtu minggu depan, kita akan sambung balik seminar tajwid kita. Ya, yang lepas kita dah berkongsi tentang tajuk makhraj huruf. Tidak lengkap, ya, ilmu tajwid kita kalau kita tak mendalami sifat dia pula. Sekarang kita dah tahu di mana makhraj dia, ya. Maka kita kena tahu juga sifat-sifat mereka. Kerana saya sebutkan tadi kalau masih ingat, ya, sebab digabungkan, sebab berlakunya hukum tajwid ni, ya, pada hukum lam, hukum mim, hukum nun adalah berkaitan rapat dengan kedudukan makhraj dan sifat.
Itulah sebabnya berlakunya hukum tajwid. Melainkan dalam hukum mudud, hukum mudud tu ada sedikit perbahasan, nanti kita akan masuk tajuk mudud. Tapi bagi hukum huruf hijaiyah yang lain ni berlakunya sama ada idgham, ikhfa, izhar, iqlab adalah kerana kedudukan makhraj dan sifat. Salah satu tu ataupun kedua-duanya sekali. Yang tu kita akan faham sikit-sikit. Dia tak boleh banyak-banyak win lah. Nanti banyak-banyak nanti pening win . Dia datang lah apa benda lah ustaz pengipik dia tak faham. Kita ambil sikit-sikit. Saya haraplah hari ni punya tajuk tak banyak, sedikit bawa balik lah. Ada yang boleh dapat. Sebab apa saya akan tanya balik semasa talaki. Jangan marah kat saya Raya, saya akan tanya. Boleh Raya InsyaAllah. Kenapa kita sekadar kongsi mengingatkan semula, itu je lah tujuan dia. Okey, sebelum kita tangguh, ada kemungkinan kita nak kongsi dulu. Ustaz, saya nak tanya. Ya, Iman. Kalau idgham al-gunnah kamil kan, kita kan kena baca dengan sempurna dan dekat pangkal hidung dengung dia. Okey, kalau macam nun ataupun tanwin tu bertemu dengan huruf macam qaf, za tu apa ke namanya dan macam sama ke cara nak dengungkan tu? Ya, bagus soalan ni. Sebenarnya soalan Iman tadi dia berkaitan dengan hukum ikhfa. Ikhfa hakiki. Dia tu ada sedikit perbezaan Iman. Dan kita akan bentangkan tajuk ni pada 25 tadi 25 Julai. Dia tak boleh dicampurkan sekali di sini, nanti takut terkeliru. Ya, hukum yang Iman tanya tadi memang ada dengung, tapi dengung ikhfa. Apa maksud ikhfa? Dengung yang disembunyikan pula. Yang kita belajar pagi ni dengung yang sempurna dengan dengung yang sama-sama. Ada pula satu pula hukum pula dengung yang disembunyikan pula. Bagi hukum ikhfa. Itu yang Iman tanya tadi tu. Jadi betul Iman ada dengung, tapi itu dengung ikhfa, hukum ikhfa. Kita akan kongsi pada Ahad minggu depan. Boleh Iman? Tak dapat jawapan hari ni lah Ustaz Setelah kata, dengung itu dengung juga, tapi dengung ikhfa. Dengung dia tak sama dengan apa yang kita belajar pagi ni. Nampak tak beza dia? Okey. Yang Iman tanya tadi, dengung yang disembunyikan. Macam mana nak disembunyikan? Tunggu minggu depan. Okey, baik Ustaz. Tak apa, dalam talaki ni saya akan contohkan. Pada ikhfa ni pun ada juga beberapa perbezaan pada nama dan bentuk dengung dia tu. Dan cara mana nak didengungkan yang sempurna. Kita akan huraikan lebih lanjut Iman Kerana ditakuti dalam hukum ikhfa, kalau kita tak faham, kita akan menambah huruf. Dalam Al-Quran kita berkurangan huruf pun dia tak mahu, menambah huruf juga dia tak nak. Sempurnakan berapa huruf yang ada dalam satu kalimat itu, itulah yang kita hukumkan pada dalam bacaan. Boleh InsyaAllah Iman, sabar minggu depan. Tapi hari Sabtu tu kita akan sambung kita punya seminar yang berkaitan dengan sifat-sifat huruf. Sifat huruf ni pun ada dua sifat yang berlawanan dan sifat tanpa lawan. Jadi kita akan huraikan sifat yang berlawanan dulu supaya kenal. Untuk kenal dulu. Kalau kita tak kenal, so macam mana jumpa tengah jalan, so nak tegur dia kan. Terutama dalam bacaan Al-Quran kita. InsyaAllah ada Baik, ada lagi kemungkinan yang lain kita nak kongsi. Boleh? Zafron, ada kemungkinan? Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Badrul. Soalan ni mungkinlah tak sepatutnya keluar kan. Tapi cuma nak tanya untuk pengetahuan. Ya. Idgham bila gunnah, idgham mal gunnah, dia ada kamil dan nakis. Okey. Idgham bila gunnah, dia kamil saja kan, dia tak ada nakis. Ya, betul. Idgham bila gunnah kamil. Dalam hukum nun sakinah dan tanwin, bila merujuk pada hukum idgham bila gunnah, dia tidak ada nakis. Jadi yang ada nakis ni dalam bacaan kita bagi yang kita tak berapa pasti. Yang disebut tadi min ladun, itu nakis lah tu. Sebenarnya tak ada dalam hukum, tapi kita baca. Yang tu saya nak betulkan tu. Betul kata Tuan Badrul kita tadi soalan dia tadi tu betul.
Sebab apa? Dalam bacaan sebenarnya yang ada idgham bila gunah ni kamil saja. Ya, min rabbih, min ladun, itu yang ada. Tapi dalam bacaan ada nakis yang sama-sama. Di mana masih wujud suara nun lagi Tuan Badrul. Min ladun, min rabbih. Dia bunyi begitu. Perasan tak? Tapi tak ada dalam grup yang saya semak ni, tak ada lagi lah. Dulu masa kat Zimbabwe dulu ada yang baca begitu. Boleh ya? Terima kasih. Betul, bagus soalan dia ya. Kerana dia banyak menyentuh kadang praktikal yang kita baca Al-Quran. Kadang kita terbaca bukan sengaja lah kan. Boleh ya? Okey, ada lagi muskilan yang lain sebelum kita tangguh. Baiklah ya, kalau tak ada insya-Allah kita akan bertemu pada hari Sabtu minggu depan untuk seminar, dan besoknya hari Ahad tu pagi kita sambung balik kelas tajwid kita insya-Allah ya. Dan petang ni bagi grup yang ada buat semakan talaki ya, pukul 2 dan pukul 5 insya-Allah. Harap kita bertemu petang nanti ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepahaman kepada kita ya. Kita mohon sama-sama insya-Allah. Kita tutup tangguh dengan doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bihidayatika kama nawwarta as-samsa wal qamar. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman ada kelas tentang ni, Iman?